Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Abdul Rashid bin Abdul Aziz daripada Universiti Sains Islam Malaysia akan membentangkan tajuk kajian saya, Mendepani Cabaran Kesihatan Mental dalam Norma Baharu. Baiklah, pembentangan saya berkisar tentang pengenalan, penyataan masalah, sorotan kajian lepas, metodologi, dapatan dan perbincangan serta kesimpulan. Baiklah, untuk pengenalan dan penyataan masalah, seperti kita ketahui, penularan wabak COVID-19 di Malaysia dan di seluruh dunia telah pun berlaku pada penghujung tahun 2019 yang bermula di Wuhan, China dan merebak terus ke Malaysia pada tahun ini. Pada 18 hari bulan Mac, Kerajaan Malaysia telah pun mewartakan Perintah Pergerakan Kawalan ataupun PKP yang kemudiannya terus dengan PKPB, PKPP, PKPD. Dan WHO atau Pertubuhan Kesihatan Sedunia juga telah mengumumkan wabak COVID-19 sebagai masalah kesihatan awam dan dilabel sebagai pandemik kerana telah melibatkan lebih daripada 218 buah negara. Dan pada hari ini, data ataupun jumlah kes positif di Malaysia sebanyak 38,189 dan jumlah kematian sebanyak 279. Jadi Perintah Kawalan Pergerakan ini telah pun menyebabkan rakyat, masyarakat, individu terkurung. Manakala mereka yang berada di barisan hadapan pula terpaksa bekerja lebih masa untuk menguruskan pesakit-pesakit COVID-19 ini. Dan ini sebenarnya senario ini atau fenomena ini telah mencetuskan masalah kesihatan mental di mana masyarakat mula rasa takut terhadap pandemik, rasa cemas, tertekan, bimbang dan juga murung. Jika kita lihat laporan Indeks Kesejahteraan Psikologi Malaysia (IKPM) pada pertengahan tahun 2020 adalah lebih kurang 7.1 tahap kegembiraan ataupun kesejahteraan rakyat Malaysia. Namun begitu, kajian morbiditi dan kesihatan yang dilakukan pada tahun 2019 menunjukkan hampir 500,000 rakyat Malaysia yang berada dalam kategori ataupun keadaan tertekan dan juga murung sebanyak 2.3%. Ya. Manakala majoriti individu yang terkesan adalah golongan B40 iaitu sebanyak 2.7%. Laporan tahunan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM pada tahun 2020 merekodkan 465 kes cubaan bunuh diri di antara Januari sehingga Jun 2020. Namun begitu pada tahun 2020 kadar ini kelihatan meningkat. Trend semasa dilihat terus meningkat. Di mana kalau kita lihat menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, sewaktu COVID-19 berlaku, sebanyak 11,791 panggilan telefon yang diterima oleh unit talian bantuan sokongan psikososial dan 50% daripada panggilan itu adalah berkenaan dengan tekanan emosi. Ini bermakna rakyat, masyarakat mula melaporkan kebimbangan, rasa risau, tertekan, stres dan sebagainya. Oleh itu, kalau kita lihat juga di Malaysia masih belum ada satu kajian yang komprehensif dijalankan untuk mengenal pasti keadaan kesihatan mental, tekanan psikologi di kalangan rakyat. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk melihat impak wabak COVID-19 terhadap kesihatan mental serta strategi daya tindak bagi mengatasi masalah ini. Okey, bagi kajian lepas beberapa kajian yang telah dilakukan di luar negara, contohnya yang dilakukan oleh American Psychological Association atau Pertubuhan Psikologi Amerika secara tinjauan mendapati bahawa 78% rakyat dilaporkan mengalami rasa tertekan susulan wabak COVID-19 ini. Manakala 67% menyatakan rasa stres meningkat semasa berlakunya COVID-19. Manakala kajian yang dilakukan oleh Holmes dan Gunnell mendapati bahawa pandemik COVID-19 telah memberikan kesan kepada kesihatan mental dan fizikal sekaligus memberi impak, tekanan dan trauma, kemurungan serta kebimbangan. Di Malaysia masih belum ada satu kajian yang bersepadu, namun satu kajian yang saya perolehi iaitu kajian daripada Hemawati mendapati bahawa penjarakan fizikal telah memaksa individu untuk tinggal di rumah
dalam jangka masa yang lama dan sekiranya suasana di rumah tersebut tidak sihat, ia akan menyumbang kepada tekanan kepada individu. Malah beberapa kajian lain yang saya dapat juga menunjukkan bahawa golongan generasi Z adalah antara yang mengalami kebimbangan yang tinggi kerana mereka risau dan berasa tidak pasti atau tidak tentu dengan keadaan mereka pada masa depan, sama ada dalam pembelajaran maupun dalam pekerjaan. Seterusnya, metodologi. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif iaitu kajian perpustakaan dengan menggunakan reka bentuk analisis kandungan, di mana pada fasa pertama kami menetapkan matlamat kajian ini dan kami menyediakan latar belakang teori bagi kajian dijalankan serta kami integrasikan bahan-bahan daripada sumber sekunder yang kami dapat seperti melalui buku, jurnal, artikel akhbar dan bahan-bahan akademik yang lain. Baiklah, bagi dapatan dan perbincangan kajian, untuk melihat impak wabak COVID-19 terhadap kesihatan mental, beberapa impak yang telah dikenal pasti adalah yang pertama, perasaan rasa takut, cemas, bimbang dan keadaan kemurungan dan tertekan. Ini menerusi beberapa kajian yang dilakukan oleh Wang di China menerusi keadaan COVID-19 yang berlaku di sana pada penghujung tahun 2019 dan awal 2020 dan juga kajian Nanda dan rakan-rakannya. Impak yang kedua adalah gejala somatik atau somatoform simptom, iaitu seperti dada berdebar-debar, rasa sakit dada, sesak nafas dan sebagainya, tanpa menunjukkan sebarang abnormaliti sewaktu dirawat oleh doktor. Manakala impak yang ketiga terhadap kesihatan mental, kalau kita lihat di sini, faktor penyumbangnya adalah faktor ekonomi. Perubahan telah menyebabkan perubahan juga dalam pola tidur, corak pemakanan, tahap kesihatan yang semakin merosot, peningkatan dalam penyalahgunaan alkohol, tembakau dan dadah. Jadi kalau kita lihat ni, bila dikatakan faktor ekonomi, kita melihat bahawa begitu banyak pekerja yang telah pun diberhentikan kerja, yang telah pun dipotong gaji dan sebagainya, dan ini juga telah mempengaruhi pendapatan isi rumah sehingga menyebabkan banyak perniagaan, sektor-sektor perkhidmatan ditutup. Ini juga sebenarnya merupakan faktor penyumbang kepada keadaan kesihatan mental disebabkan individu yang diberhentikan kerja dan juga disebabkan oleh keadaan tidak boleh bergerak. Maksudnya penjarakan fizikal yang berlaku, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bergerak sesuka hati. Jadi ini telah pun menyebabkan rasa risau, bimbang dan sebagainya. Selain itu, rasa risau dijangkiti oleh COVID-19 ini juga telah mencetuskan kebimbangan kepada rakyat. Okey, seterusnya strategi daya tindak terhadap kesihatan mental. Jika kita lihat, strategi daya tindak atau dikenali sebagai coping skill ini merupakan satu keadaan bagaimana individu itu beradaptasi dengan punca-punca stres yang mengganggu. Jadi secara normal, manusia akan beradaptasi terhadap tekanan, terhadap gangguan dan strategi daya tindak yang terbaik itu perlu dikenal pasti bagi memastikan tahap kesihatan mental yang baik. Okey, di sini saya telah pun mendapati ada 4 bentuk strategi daya tindak yang berguna yang boleh diamalkan semasa wabak COVID-19 ini. Yang pertama adalah gaya hidup yang sihat. Gaya hidup yang sihat ini adalah meliputi seperti menjaga corak tidur, di mana tidur yang mencukupi dalam 8 hingga 10 jam, mengamalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, melakukan aktiviti senaman dan latihan fizikal. Maksudnya di sini individu mungkin boleh melakukan senaman di dalam rumah, aktiviti fizikal di dalam rumah atau di persekitaran rumah. Okey, bila kita lihat corak tidur yang sihat ini, kalau kita lihat di dalam kajian Morgan dan juga Tatar, Voinescu mengatakan bahawa ini memberi impak terhadap kesihatan psikologi. Manakala aktiviti fizikal juga akan menyebabkan bertambahnya penghasilan hormon endorfin dan serotonin, iaitu kita boleh katakan sebagai hormon gembira. Jadi sekiranya manusia itu mempunyai aktiviti fizikal, selain daripada meningkatkan metabolisme, stamina dan sebagainya, ia juga mempengaruhi hormon-hormon yang gembira atau hormon yang baik dalam tubuh badan kita. Yang kedua adalah limitasi masa di media sosial. Okey, strategi daya tindak yang kedua adalah dengan menghadkan jangkauan atau capaian kita kepada kekerapan media sosial, di mana kalau kita lihat walaupun media sosial ini mendatangkan keseronokan ataupun kegembiraan, tetapi dalam masa yang sama melalui sebaran berita palsu yang diterima akan mencetuskan rasa kebimbangan.
Jadi individu perlu menghadkan masa berada di media sosial bagi menghilangkan rasa tekanan dengan berita-berita palsu, penyebaran fitnah dan sebagainya. Seterusnya adalah komunikasi dua hala yang efektif. Okey, kalau kita lihat, komunikasi dua hal ini ditafsirkan sebagai perhubungan secara langsung melibatkan dua pihak antara penyampai dan penerima. Manakala komunikasi yang efektif memerlukan perhubungan antara individu yang harmoni tanpa wujudnya salah faham. Jadi di sini bermaksud sewaktu COVID-19 berlaku, individu perlu meluahkan apa yang dialami kepada orang yang terdekat, sama ada ahli keluarga, kawan-kawan, guru dan sebagainya. Dan untuk mendapatkan khidmat yang profesional, mungkin boleh berhubung dengan kaunselor ataupun pegawai psikologi. Ini adalah untuk memastikan bahawa individu mempunyai interaksi ataupun komunikasi yang baik supaya tiada perkara yang dipendam, disimpan yang akan menyebabkan keadaan mental individu tersebut terganggu. Okey, di sini juga kalau kita lihat sewaktu COVID-19 ini ada beberapa talian telecounselling seperti MyCare yang dilakukan oleh beberapa kementerian dan juga beberapa institusi di mana individu boleh mendapatkan khidmat counselling secara dalam talian. So, ini adalah salah satu bentuk platform yang baik untuk kita gunakan sepanjang wabak COVID-19 ini berlaku sebagai satu bentuk strategi daya tindak kita terhadap tekanan yang sedang dialami. Okey, yang terakhir adalah pengurusan emosi. Okey, kalau kita lihat pengurusan emosi ini dia berkait dengan regulasi emosi dan juga kecerdasan emosi. Menurut Goleman, kecerdasan emosi ini dapat dibahagikan kepada 5, iaitu kesedaran kendiri, memotivasikan diri, kemahiran sosial, empati dan kebolehan mengendalikan emosi. Jadi di sini kalau kita lihat emosi ini adalah komponen yang paling rapat ataupun paling dekat dengan kesihatan mental. Emosi ini seperti rasa gembira, rasa tenang, rasa kecewa, rasa marah, rasa sedih, rasa okey, rasa baik, rasa positif, rasa negatif, kan? Jadi sekiranya individu dapat mengenal pasti emosinya, apa emosi yang tercetus, apa yang dirasai dan bagaimana untuk mengawalnya, maka individu itu dikatakan mempunyai pengurusan emosi yang baik. Pengurusan emosi juga bergantung kepada darjah kawalan seseorang, pengaruh, intensiti, maklum balas dan ekspresi komponen emosi tersebut. Ini beberapa kajian lepas yang saya dapat mengatakan bahawa kecerdasan emosi juga merupakan satu bentuk kebijaksanaan kita dalam mengawal emosi kita bagi meningkatkan prestasi kita dalam komunikasi dengan individu yang lain. Jadi antara pengurusan emosi yang boleh dilakukan sewaktu wabak COVID-19 ini adalah, kalau kita lihat pengurusan emosi yang baik juga berkait dengan soal agama, di mana nilai agama, apa aktiviti yang kita buat seharian dengan nilai-nilai positif yang kita amalkan, dan kalau kita kata salah satu kecerdasan emosi ini adalah empati, adalah dengan memahami, mendengar dan membaca emosi orang lain. Sekiranya kita seorang suami, kita memahami emosi isteri kita, kita memahami emosi anak-anak kita. Begitu juga dengan emosi seorang ibu. Kalau kita kata ibu yang empati ni, dia memahami emosi anak-anaknya. Jadi ini semua adalah bentuk perkara-perkara yang perlu kita pelajari, yang perlu kita amalkan supaya kita dapat menguruskan emosi kita dengan baik. Kerana kalau kita lihat kecerdasan emosi dan juga regulasi emosi ni pada asasnya merujuk kepada individu yang dapat mengubah lintasan atau trajektori satu atau lebih komponen emosi yang terhasil. Jadi ia melibatkan dalam erti kata mudah sebagai proses seseorang mengatur emosinya. Seseorang tu menyedari apa emosi yang dirasai, bagaimana dia menyusun emosi tersebut dan meluahkan emosi tersebut secara teratur, secara baik. So sekiranya individu dapat berbuat sedemikian, maka dia dapat menguruskan emosinya dengan baik, insya-Allah. Okey, sebagai kesimpulan, cabaran yang bertali arus dari wabak COVID-19 ini menjadi asas kukuh pada pembentukan kekuatan diri yang mantap, tahan diuji, resilient dan tabah menempuh arus perubahan sekiranya aspek pemikiran dan emosi positif seperti bahagia dan tenang dalam memacu kesejahteraan kendiri dicapai. Kalau kita lihat perkara-perkara ini adalah meliputi strategi daya tindak. Maksudnya di sini sewaktu COVID-19 berlaku, individu perlu mempelajari, perlu mengamalkan strategi daya tindak yang betul bagi mengurangkan rasa tekanan, rasa stres, rasa bimbang yang dialami disebabkan oleh wabak pandemik ini. Baiklah, sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.